Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tanya anda dah pun berada di sesi yang ketiga. Di mana di sesi yang ketiga ni anda akan belajar tentang basic curriculum knowledge. So, apa yang anda akan pelajari dalam basic curriculum knowledge ni? Okey, so ada 4 lah yang saya akan cover, iaitu Sistem Pendidikan Kebangsaan, PBS, Pentadbiran Bersepadu Sekolah, HIP, DLPK 4 dan akhir sekali adalah Dasar Baru Murid dan juga CFR. So, 4 benda ni memang anda perlu tahu. Dan saya tahu kan ada tutor yang memang barulah lagi nak jadi tutor kan, dan tak ada background pendidikan ni, macam mana ni kan. So dekat sini sebabnya ni anda perlu cakna, ambil maklum, ambil tahu orang kata. Okay, so kita mulakan. Okay, dengan nombor 1, sistem. Bila kita cakap tentang sekolah, kita kena tahu dekat Malaysia ni ada beberapa jenis kategori institut pendidikan. Okay, yang pertama sekali kita ada sekolah kerajaan. Okay. Kemudian kita ada sekolah bantuan kerajaan. Kita ada IPS, institusi pendidikan swasta, sekolah-sekolah swasta dan juga tadika swasta. Right. So dekat sini okay, kalau anda tengok kebangsaan, kita guna KSSI. KSSI bermula 2017. Kemudian kita ada pendidikan Islam dini dan tahfiz, melibatkan KBD dan juga KBT, kurikulum bersepadu. Kemudian kita ada pendidikan khas, iaitu murid yang berkeperluan khas, college vocational, di mana dia menekankan vocational 70%, akademik 30%, dan akhir sekali di belakang saya ni adalah Cambridge. Okay, kita gunakan checkpoint dan juga IGCSE. So anda perlu tahu ni. Okay, perlu tahu. Okay, seterusnya saya akan bercakap tentang peperiksaan awam dahulu. Okay, so peperiksaan awam, okay, yang saya dapat maklum adalah kini hanya tinggal SPM saja. SPM saja. PT3 pun mungkin akan dimasukkan. Okey, tak apa pun, kita tunggu berita. Okey, nombor 2 PBD. Okey, saya harap semua orang tahulah PBD tu apa. Kalau tak tahu jangan risau. Dalam ni kita akan explain PBD tu apa, iaitu penilaian bilik darjah. Kemudian kita ada PPSI, okey, ujian psikometri, PJSK, dan juga bagi sekolah swasta kita ada checkpoint dan juga IGCSE. Okey. So, seterusnya saya nak bercakap tentang program pemulihan khas. Program pemulihan khas. Okay, kadang-kadang kita dapat buat apa? Oh, anak saya dalam program pemulihan khas. Kita dah confused dah. Kita rasa macam, pemulihan khas, budak ni special ke? Okay, so anda perlu tahu program pemulihan khas. Okay, bermaksud satu program yang dulu dikenali sebagai LINUS juga. Okay, kalau anda yang tahu. Okey, melibatkan pelajar yang mempunyai masalah 3M, membaca, mengira dan juga menulis. So, sepatutnya pelajar ni dah mahir 3M ni sebelum masuk ke tahap 2, iaitu darjah 4. So, sekolah akan buat satu program pemulihan khas untuk memastikan anak-anak ni boleh membaca, mengira dan juga menulis. So kalau dapat, jangan risau, bertanya je. Okey puan, maksudnya puan sekarang nak fokus kepada 3M, betul? So kita hanya bantu anak tersebut untuk tingkatkan prestasi dari segi 3M tu, membaca, mengira dan juga menulis, menguasai semula kemahiran asas tu ya. Okey, seterusnya okey, ini tadika. Okay, so first of all, kita di MyTutor menggunakan kaedah phonics. Kenapa guna kaedah phonics? Sebab sebenarnya kaedah phonics ni lebih mudah untuk digunakan. Anak-anak tidak perlu menghafal, dan bila kita nak convert dari bahasa Melayu pergi bahasa Inggeris, dia lebih mudah. Okay, lebih mudah sebab English memang menggunakan phonics. Betul? So lebih mudahlah untuk anak tu belajar daripada bahasa Melayu pergi ke bahasa Inggeris. So bahan mengajar untuk online, kita ada siri bijak membaca. Yang ni MyTutor, kita gunakan siri bijak. So yang ni buku untuk belajar normal, belajar pengukuhan, biasanya 7 tahun dan ke atas. Ada buku bercerita. Buku bercerita ni dia akan komplement buku bijak ni, membaca ni. Okay, kenapa saya kata komplement? Okay, sebab ada setengah buku kan, anda ajar, anda baru ajar dia A, I, U, Ke. Tapi anda tak ada buku cerita yang fokus kepada 6 huruf tu saja. Tapi di siri bijak membaca kita ada. So kalau buku 1 ni belajar A, I, U, Ke, dalam siri bijak bercerita ni pun hanya perkataan A, I, U, Ke saja. So lebih senang. Sama juga macam latihan ni. Okay, dan kita ada ujian, kita ada latihan psikomotor. Alright, so jenis pelajar. Okay, jenis pelajar anda perlu tahu.
Pelajar tadika ni macam-macam jenis. Dan jangan risau kalau anda dapat pelajar yang jenis tak reti duduk diam. Itu normal sebab anak-anak ni orang kata fokus dia memang tak lama. Okey, jadi jangan risau, jangan takut. Satu ilmu ni penting sebab kalau anda tak ada ilmu, kita akan panik. Betul ke kita buat ni? Salah ke kita buat ni? Macam mana yang betulnya? Okey, so dekat sini jenis pelajar ada banyak. Tetapi apa yang saya boleh katakan, banyakkan aktiviti kinestetik, hands-on activity. Pada tahap anak-anak yang membaca yang umur 5-6 tahun ni, kalau kita buat hands-on, itu kinestetik activity, dia akan lebih laju absorb berbanding kalau just reading, just writing, tengok saja. Alright, aktiviti kena pelbagai dan kita kena kreatif. Alright. Okay, so buku-buku ni available di Mighty Course. Okay, jika anda berminat, anda boleh kontak saya ataupun Cikgu Aisyah. Okay. Right, seterusnya, lain-lain topik yang saya nak explain adalah tentang SPM ulangan. Okay, suka saya tekankan dekat sini. Kadang-kadang kan, kenapa saya perlu tahu semua ni? Cikgu Fatin, tapi student saya tu darjah 5. Ya, betul. Tetapi kan, pernah tak anda fikir, what if dia ada anak yang lain? Dan dia nampak cikgu ni sebagai source of information. Tapi cikgu tak tahu apa-apa. Kan, sebab kita akan anggap, dia cikgu kan, mesti dah dia tahu. So, kena ambil tahu. Alright? So, dekat sini apa yang saya boleh katakan adalah untuk SPM ulangan adalah pelajar yang pernah mengambil SPM dan ingin mengulang sesuatu subjek. Okay, so dekat sini SPM ulangan ada 2 sesi. Satu sesi pertama. Sesi pertama ni hanya 3 subjek saja. Nanti anda boleh semak di bawah lembaga peperiksaan. Dan sesi yang kedua dijalankan bersama dengan SPM, calon SPM tahun tersebut. Okay, so dekat sini, apa beza SPM ulangan dengan calon persendirian? SPM calon persendirian adalah pelajar yang tak pernah ambil SPM. Pelajar yang daripada tahfiz, pelajar yang daripada sekolah swasta yang baru first time nak ambil SPM. Dan anda perlu tahu, pelajar ni, pelajar yang ini dia perlu ambil 6 subjek. Apa 6 subjek tu? BM, PI, Maths, Sains, Sejarah dan juga Agama. Wajib. Macam SPM ulangan dia boleh ulang apa yang dia nak. Tapi calon persendirian wajib ambil. Alright. And then silibus sekolah swasta. Bila anda dapat student sekolah swasta, first of all anda kena tanya pakai buku apa. Kalau Cambridge tu kita ada a few actually publisher ada sekolah pakai publisher yang ni, ada sekolah pakai yang macam ni. So kena tanya. Dan untuk pelajar yang sekolah swasta ni, jangan tanya dia umur berapa. Tanya dia year berapa. Sebab diorang ni boleh advance. Macam contoh, student saya umur 12 tahun tapi year 7. Sepatutnya year 6 kan, tapi dia year 7. So tanya, puan, anak puan year berapa? Dan boleh saya katakan Cambridge ni sebenarnya agak senang berbanding dengan national punya syllabus. Kemudian kita ada IGCSE MRSM. So apa beza sekolah swasta dengan IGCSE MRSM? IGCSE MRSM ni dibuat 2. Di mana masa tingkatan 5 dia ambil SPM, tingkatan 4 dia akan buat checkpoint. Tingkatan 4 dia akan buat Cambridge punya exam iaitu IGCSE. So masa tingkatan 2 dia akan buat checkpoint. Exam Cambridge juga. So dia ada 3 exam dekat situ. So untuk sekolah swasta tu, yang Cambridge tadi tu 2 je lah. Checkpoint, iaitu dia akan ambil pada year 8. Dan juga Cambridge punya main exam iaitu IGCSE, dia akan ambil pada year 11. So seterusnya, ini komponen PBS yang bagi saya anda perlu tahulah. Alright, so komponen PBS, dalam PBS ada 4 komponen: PBD, PAJSK, PPSI dan juga exam-exam besar lah. Yang sekarang ni tinggal SPM sahaja. Yang pentingnya adalah untuk anda faham apa tu PBD. Kenapa PBD ni penting? So PBD ni kita akan dapat tahu perkembangan murid secara menyeluruh sebab PBD ni dibuat sepanjang tahun. Cuba bayangkan dulu kita sekolah, setiap ada sekolah yang bagus, dia ada ujian bulanan kan. So ada sekolah yang tak ada ujian bulanan. So anda bayangkan, sekolah yang tak ada ujian bulanan tu, dia akan buat ujian pertengahan tahun, iaitu di mana bulan 6 kan. So you bayangkan bulan 6 baru nak buat exam, bulan 6 baru tahu, student ni tak boleh sebenarnya.
Ada benda yang dia tertinggal. Berbeza dengan PBD. PBD ni dia sentiasa di-assess lah oleh guru tersebut. Okay, so kenapa saya nak tahu PBD ni? Sebab sekarang ni keputusan diberikan dalam bentuk PBD. Kan, tiba tanya keputusan. Macam saya cakap tadi kan, di bahagian persediaan mental, kita tanya student tahap mana. Tiba parent cakap TP2, TP3. Kita tak faham TP tu apa kan. So tu jadi masalah lah. Dan anda perlu tahu TP tu bukan comparison dengan student, tapi ia adalah tahap di mana murid tu sedang berada. Okay, so dekat sini PBD, bagaimana PBD ni dinilai? Di sekolah dia menggunakan professional judgement, penilaian profesional. So cikgu tu lah kena be professional dalam orang kata apa, memberi judgement kepada pelajar tu dari segi pentaksiran sumatif dan juga formatif. So apa pentaksiran formatif dan sumatif ni? Melibatkan banyak benda. Contohnya kerja rumah. Kan, dulu exam saja, sekarang kerja rumah ada markah, kehadiran ada markah, lepas tu penglibatan dalam kelas ada markah, attitude terhadap guru ada markah. So sekarang ni kita kena educate ibu bapa yang dia bukan exam, quiz mata-mata saja yang membuatkan TP pelajar ni menjadi tinggi. Tetapi yang saya cakap tadi, kalau homework tak hantar, boleh efek dia punya TP, attitude dia dekat guru boleh efek dia punya TP. So tu semua nak kena jaga, okay? Right. Seterusnya, ni tadi bagaimana PPD dilaksanakan, pemerhatian, penulisan dan lisan. So macam saya cakap tadi, quiz, projek, pembentangan, lepas tu exam, orang kata apa, attitude terhadap guru, penglibatan, kehadiran. Itu semua main peranan. Okay, so yang ini PBD ni mengutamakan kemajuan setiap murid. So individually akan membantu guru juga untuk membuat diagnostik lah. Maknanya okay, student ni dekat mana kelemahan dia. Alright. Okay, so, saya nak terangkan yang okay, ini tadi saya dah terangkan kaedah pentaksiran. Saya nak anda tahu tentang yang ini. Ni tahap penguasaan ni sebenarnya yang penting. Sebab apa saya kata penting? Okay, so kalau parents kata dia di TP 6, anda tahulah nak kena buat apa. Anda tahu nak kena prepare. So kita go one by one. TP 1, tahu. Means dia tahu je. Dia tak boleh explain. Dia tak boleh nak bagi tahu. Dia tahu je lah. Faham tak? Macam, you tahu tak ni apa? Ni karipak. Tapi nak buat karipak tak tahu. Faham tak? Bahan dalam karipak tu tak tahu. Okay? Tahap 2, tahu dan faham. Dia tahu dan dia faham. Okay. So, ni karipak. Dalam karipak ni ada kentang dan ayam. Karipak memang makanan. Okay? Dia boleh explain. So, tahap 3 dia tahu dan faham dan dia boleh buat. So, dia boleh buat karipak tadi tu. Tahap 4 dia boleh buat dengan beradab. Means, dia boleh buat orang kata apa, dalam keadaan yang teratur, sistematik. Mula-mula buat ni, mula-mula buat tu. Okay, dan tahap 5 adalah ada dengan terpujilah, maknanya ada sikap positif. Sikap positif bermaksud karipak ni tak jadi, apa yang dia kena buat. Dan akhir sekali tahap 6, saya kata ni paling tinggi lah, kebat kemahiran berfikir ras tinggi. Dia boleh dia kreatif, dia inovatif. Selalu karipak bentuk macam D tu kan. Ni karipak dia buat petak, karipak dia nak buat bentuk love. Okay, so dia kreatif. Kena fahamkan TP ni. Okay, so seterusnya ini adalah bentuk actually bentuk macam mana laporan diberikan. Kalau anda tengok nampak bahasa Melayu TP 3, Adli mencapai, pengetahuan dan kemahiran bahasa. Lepas tu TP 4, Adli can be, matematik, Adli boleh. Faham tak? Kita dah tak guna ABCD tu. Pelaporan pentaksiran darjah ni PBD digunakan TP. Sebab tu penting anda sebagai tutor baru, anda kena faham TP tu apa. Okay? Alright. So seterusnya ni highly immersive program, HIP, apa benda dekat sekolah, dan DLP. So HIP adalah kerjasama semua pihak, sekolah, ibu bapa, tukang kebun ke, rakan-rakan untuk memanfaatkan bahasa Inggeris di sekolah. Itulah melibatkan aktiviti. While DLP adalah dual language program, di mana anak tersebut dia ambil subjek-subjek yang saya nyatakan ni, matematik, sains, TMK dan juga RBT dalam bahasa Inggeris. Subjek lain masih bahasa Melayu, sejarah, geografi. Subjek ni saja. So jangan confuse. Alright. So kemudian kita semua tahu kan,
soalan-soalan kebat. Tapi kan pernah tak kita tahu macam mana sebenarnya? Apa ciri-ciri utama soalan kebat ni? Macam mana kita tackle soalan kebat ni? So, anda sebagai tutor, anda perlu tahu kebat ni. First, dia nak tengok student tu boleh berfikir secara kritis ataupun tidak. So, apa maksud berfikir secara kritis? Boleh tak dia nilai sesuatu idea tu dengan logik, dengan rasional? Boleh buat pertimbangan wajar tak? Menggunakan bukti yang munasabah. Kemudian kemahiran berfikir secara kreatif tu maksud dia boleh tak hasilkan sesuatu yang out of the box. Dia boleh tak cipta sesuatu yang baru. Okey, kemudian kemahiran menakul dia sendiri boleh tak buat penilaian secara rasional. Okey, so 3 benda ni kena explain pada student anda. Okey. Seterusnya, ini adalah dasar baru MUET. Kalau anda tengok dasar baru MUET. MUET sekarang ni kita nak sejajarkan dengan CEFR untuk tutor bahasa Inggeris CEFR. So dekat sini kalau anda tengok jadi saya akan explain CEFR apa. Syarat kemasukan ni bergantung kepada universiti juga. So sastra, sains sosial basically 2 tengok 2, lepas tu STEM 3, kemudian undang-undang perubatan 3. Tapi nak dapat ijazah sastra tu 3, STEM 4, undang-undang perubatan 5. Tapi macam saya cakap bergantung kepada university, requirement university tu. Okay, so apa yang saya nak terangkan kepada CFR ni, kepada anda berkenaan CFR ni, benda yang sangat senang, benda yang sangat simple. CFR ni adalah instrumen untuk kita ukur di mana tahap pelajar tu dalam menggunakan language tersebut. Dia bukan berfokus kepada bahasa Inggeris saja, tetapi mana-mana bahasa boleh guna CFR. Kenapa CFR? Ingat sebelum ni kita buat MUET kan? Bila nak pergi overseas, dah kena buat IELTS pula, betul tak? Okay, sebab bila kita buat MUET, orang luar tak tahu MUET tu apa. Kalau kita kata ada band 5, band 6, orang tak tahu band 6 tu macam mana, band 5 tu macam mana, dia orang tak tahu. Right, so CEFR ni worldwide digunakan. It's actually a common European framework of reference for languages. Semua boleh guna. So, kita ada 3 broad levels of this language proficiency, which is basic, independent dan juga proficient. So, saya akan tunjukkan kepada anda. Alright, so ini target KPM lah. So kita tengok preschool actually. Preschool dia orang target A1, primary A2, secondary B1 or B2, post secondary B2, university B2 or /C1 dan teacher mesti C1. Okay, dia terbalik. Dia C paling tinggi. Okay, C2 paling tinggi. Alright, so English anda mesti bagus in order to become an English teacher. Okay, so dekat sini level nampak C2 paling tinggi, mastery C1, effective operational proficiency, dan paling saya cakap lah yang basic user ni A1 paling rendah. A1 basically dia boleh cakap basic English. Contoh, hi, how are you, my name is, boleh. Okay, ini adalah level-level dia. Okay, seterusnya ini adalah marking components. Okay, kalau anda tengok dekat sini, part 1 ni kan, dia ada cont, tu actually content. Com tu communicative achievement and organization and language. So dekat sini actually, kalau anda tengok, SPM pun kita dah guna yang ni. 20 markah je per essay sebab dia implement CEFR ni. Okay, dia lebih menyeluruh lah. So yang ni anda akan lebih tahu lebih detail dalam next event. Okay, iaitu yang CSG tadi tu, curriculum dan curriculum and guidance tu Okay, seterusnya okay, yang ini saya just nak bagi tahu anda lah kumpulan mata pelajaran menengah atas. Apa yang anda perlu tahu, inilah subjek teras So subjek teras ni PM, PI, Sains, Maths, Sejarah dan Pendidikan Islam. Ni yang saya cakap pelajar persendirian perlu ambil Kemudian elektif sekarang bahasa, pengajian Islam, kemanusiaan, sastra, etika, STEM.
dan wajib GPK. Okey, so dalam slides ni saya ada berikan maklumat berkenaan dengan package mata pelajaran. Okey, kalau anda mengajar pelajar tingkatan 3, anda perlu tahu sebab anda akan membantu mereka untuk assist naik ke tingkatan 4. Okey, dan bagi saya benda ni anda memang perlu tahu. Okey, yang ini saya tidak akan kupas, anda boleh tengok di dalam slides nanti package yang available dan juga bergantung kepada pihak sekolah. Okey, itu sahaja daripada saya untuk slot yang kali ini. Kita jumpa di slot yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.